Menerusi perkongsian seorang peguam Tuan Yusof Halim di laman TikTok miliknya, beliau ada mengulas serba sedikit mengenai uji kaji yang dilakukan oleh pihak polis terhadap patung manekin yang dijatuhkan dari tingkat 3 bangunan asrama. Kononnya, dikatakan posisi patung yang jatuh tanpa ditolak adalah sama dengan posisi arwah adik Zara Koirina ketika ditemui. Namun, beliau mempunyai pandangannya yang tersendiri mengenai perkara tersebut yang mana jika difikirkan lebih diterima secara logik akal. Menurutnya, penggunaan patung manekin meskipun ditambah sama berat dengan arwah adik Zara Koirina tetap tidak sesuai kerana mereka seharusnya menggunakan patung jenis ATD iaitu Crash Test Dummy yang dilakukan oleh pakar biomekanik. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polis membuat satu fall reconstruction menggunakan mannequin dari tingkat 3 dan berkata yang mannequin yang jatuh tanpa ditolak hampir sama posisinya dengan Zara Koirina semasa ia jatuh, menggunakan satu gambar yang mereka terdapat. Soalannya, adakah fall reconstruction ini dapat dipercayai? Apakah kelemahan-kelemahan fall reconstruction yang dibuat oleh polis ini? Jom, mari sama-sama bincangkan. Kelemahan pertama yang saya melihat adalah fall reconstruction ini dibuat menggunakan mannequin. Mannequin itu adalah patung yang selalu terdapat di kedai-kedai untuk digunakan untuk memakai, mempamerkan baju-baju untuk dijual. Itu mannequin. Yang apa yang mereka katakan, mannequin ini beratnya 10 kilo dan ditambahkan beratnya menjadi 53 kilo, iaitu sama beratnya dengan Zara Koirina. Dan mannequin itu lebih tinggi daripada ketinggian Zara. Apa masalahnya menggunakan mannequin? Boleh dikatakan mannequin itu sama berat. Perbezaannya adalah terlalu banyak. Yang perlu digunakan selain daripada ukuran-ukuran dan pakar biomekanik, yang perlu digunakan bukan mannequin. Yang perlu digunakan adalah ATD, iaitu Crash Test Dummy. Pernah kita melihat bila kereta-kereta diuji tentang keselamatannya. Adakah kereta-kereta itu menggunakan mannequin? Tidak. Kereta-kereta itu menggunakan Crash Test Dummy, iaitu satu patung yang lebih mirip kepada manusia daripada mannequin. Cara berat badan mannequin didistribute di dalam badan sangat berbeza dengan manusia. Mannequin berat badannya sama rata dari atas ke bawah. Center of gravity yang Dr. Jesse Hugh mengatakan dengan banyak dalam keterangannya, center of gravity mannequin jauh berbeza dengan center of gravity manusia. Center of gravity Zara Koirina, seperti dikatakan oleh Dr. Jesse Hui, adalah di bahagian pelvis. Center of gravity mannequin bukan di sana. Walaupun dengan tambah berat, supaya berat badannya sama, tapi distribution of weight berbeza. Satu lagi yang beza sangat jelas mannequin adalah pergerakan sendi-sendi. Mannequin tangan-tangan, kaki-kaki, lutut-lututnya keras, tak dapat bergerak. ATD atau Crash Test Dummy, sendinya bergerak. Test yang dibuat kepada mannequin itu adalah dua. Satu adalah secara jatuh tanpa ditolak, dan satu jatuh dengan tolak a slight push. Ini cara yang sangat-sangat tidak saintifik. Slight push tu, tolakan minimum tu, adakah diukur? Berapa kuat tolakan tu? Berapa Newton? Di mana? Di kepala, di bahu, di punggung, di pinggang, di mana? And is it repeatable? Di dalam sains, satu
perkara itu dikatakan dapat dipercayai jika kalau dibuat berkali-kali keputusannya sama. Tapi kalau hanya dibuat sekali saja dengan mannequin, dengan tidak dibagi tahu pushnya dari mana, kekuatan pushnya berapa, apa benefit of this demonstration? Kalau untuk menguji kereta menggunakan crash test dummy yang lebih mahal, jauh lebih mahal, apakah nyawa manusia itu kurang berharga? Fikirkan, sehingga video saya akan datang.